Malu Tapi saya catatan ada catatan yang menyebutkan bahawa di sini benteng ini dilengkapi dengan 90 pucuk meriam. 90 pucuk meriam. Ini sisanya kan. Meriam ini ada yang kemudian dibawa oleh Belanda ke Singapura dan ke Tanjung Pinang menghiasi bangunan-bangunan Belanda dan dijual sebagai besi tua di Singapura. Itu khazanah-khazanah ini kan banyak dulu tu. Dan masa zaman bila yang dia boleh masuk balik ambil? Setelah inilah, setelah kalah perang, kemudian perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak politik, tak boleh lagi membuat kapal yang besar, tidak boleh lagi itu di bawah pengawasan Belanda, dan itu semuanya. Kan setiap ada pergantian sultan atau ini Tuan Muda gitu, dia sodorkan satu kontrak baru politik. Setiap kontrak yang itu pasti ada poin-poin yang mengurangi kuasa sultan. Itu ialah masalah, misalnya tak boleh membuat kapal dalam tonase yang besar. Kalau dulu kan orang Melayu kan pengetahuan kita tentang membuat kapal kan hebat-hebat kan, kemudian menjadi hilang karena itu kontrak-kontrak politik itu yang melarang itu. Itu kemudian. Yang ni manuskrip kapal tak jumpa? Tak ada. Saya tak punya manuskrip kapal. Ini salah satu yang asalkan ni? Tak, ini kalau tengok daripada itu dia ada lambang VOC situ, Belanda. Mungkin ini rampasan waktu perang dari Belanda atau bagaimana. Dan ini baru, bukan di zaman Raja Haji kan? Bukan ya. Kerana ada masa ketika Raja Jaafar ketika Inggeris mengembalikan lagi kedaulatan kerajaan Riau, Johor Riau tu tahun 1795 itu kemudian Belanda juga kemudian menyusul datang. Itu ada hampir terjadi perang baru antara Riau dengan Belanda, tapi kemudian tak jadilah. Waktu itu benteng-benteng lama dibenahi lagi, baik oleh Raja Jaafar. Itu tahun 18 awal. Kalau kan Raja Jaafar dan Raja Daud tu adik-beradik Tak. Raja Daud Tabib. Daud Tabib. Tak. Raja Jaafar itu adik-beradik ayah Raja Daud Tabib. Raja Jaafar ayah Daud Tabib. Jadi Raja Jaafar itu adik-beradik dia, Raja Hamidah Engku Puteri. Raja Hamidah adik-beradik Raja Jaafar. Raja Ahmad Engku Haji Tua, ayah Raja Ali Haji. Kemudian ada Raja Idris. Kemudian ada Raja Halimah, ada Raja berapa lagi lah anak-anak yang perempuan lagi. Raja Jaafar ayah kepada Raja Daud. Ayah saudara. Ayah saudara. Raja Daud. Ayah saudara. Jaafar yang ni ke Jaafar yang ni ayah anak kepada Raja Haji Fisabilillah. Jaafar kan tadi yang satu lagi kan? Anak Jaafar pun banyak. Jaafar banyak. Banyak. Jaafar ni ada 20 berapa anak dia. Seorang isteri 24 ke 25. Salah satunya itulah raja yang menjadi yang di Pertuan Muda 3 orang anak dia. Raja Abdul Rahman yang tadi makam kita lewat. Kemudian Raja Ali. Kemudian Raja Abdullah Mursyid. Itu. Tugas dia apa yang Pertuan Muda ini dia jabatan kedua setelah yang di Pertuan Besar, setelah Sultan. Sultan itu dianggap sebagai simbol saja, lambang saja, duduk saja. Yang bekerja, yang mengatur, mentadbirkan ini yang di Pertuan Muda. Mungkin sekarang lebih kurang macam Perdana Menteri begitu. Gitu. Satu sultan ada berapa yang Tuan Muda? Setiap sultan meninggal ganti kan. Setiap yang Tuan Muda meninggal ganti gitu terus. Satu sajalah. Satu harus satu. Jadi itu jabatan seumur hidup. Seumur hidup. Kan Daing 5 bersaudara ni berjasa pada Sultan jadi itu yang di Pertuan Muda tu dijabat oleh keturunan Bugis sampai ke anak cucu dia. Jadi ada semacam perjanjian sumpah setia antara Melayu Bugis. Kerana orang Bugis bersumpah setia tetap bahawa pemilik negeri ini tetap orang Melayu. Mewakili jabatan Sultan. Kemudian orang Melayu juga bersumpah bahawa tetap menjaga keberadaan, eksistensi orang Bugis melalui jabatan yang di Pertuan Muda. Jadi kemudian dia berkahwin silang tu, bersemenda. Jadi itu yang Bugis, Melayu Bugis dia berkahwin. Jadi Daing Celak menikah dengan Tengku Puan Mandak, kemudian Daing Perani dengan Tengku Tengah, gitu kan. Mendapat anak-anak yang anaknya tu tidak lagi murni darahnya Bugis, tapi ada percampuran Melayu dan Bugis.
Kira Sulawesi. Sulawesi. Jauh sana tu. Ya, jauh sana. Dia daripada Luwu kan. Luwu itu masih jauh lagi Daeng dalam. Relaka. Ayah dia orang ni. Daeng Relaka. Daripada Luwu tu. Tapi dia meninggal kat pulau tu. Tapi ada satu kajian orang, Siantan. satu kajian penelitian orang Bugis bahawa kelompok-kelompok yang datang ini, opu-opu ini, opu-opu lima bersaudara ini adalah keturunan daripada dulunya orang-orang Melayu yang melakukan juga Pelayaran perpindahan ke sana. Kerana orang Melayu dipakai oleh raja-raja dipergunakan di khidmatnya oleh raja-raja di tanah Bugis tu kerana dia mahir dalam bidang Penulisan. penulis untuk penulis Usaha. kemudian sah bandar untuk mengangkut kapal-kapal di pelabuhan itu dia pakai itu. Kan yang menulis syair Perang Makassar tu, ya. Sultan Hasanuddin Gowa tu Melayu tu. Melayu tu itu. Encik apa namanya tu? Allah Itulah adalah satu kajian seperti itu. Itu ada arus balik orang-orang Melayu yang dulu ke sana. Apa nama penulis perang syair Makassar? Syair Makassar, ya, syair Makassar. Kalau syair perang Banja atau syair peperangan Sarip Kasim itu yang menulis ini Raja Daud Tabib. Oh, ya betul. Banja Pak, di mana asal dia? Banja di Kalimantan Selatan. Banja Kalimantan. Bugis tadi. Bugis di Sulawesi. Sulawesi. Tanah asal dia. Tanah asalnya. Jawa, Sumatera. Jawa Pulau Jawa lah. Jawa lah. Jawa kita pernah juga bersekutu dulu dengan Jawa ketika upaya nak merebut balik Melaka kan. Raden Patah Raden Patah kan berperang dengan Portugis dulu. Hang Nadim semua. Hang Nadim bergabung dengan dia. Itu orang-orang Bintan, orang sini, orang Rempang Galang itu menjadi bagian daripada sekutu dengan Raden Patah untuk merebut Melaka dari Portugis. Raden Patah Jawa. Jawa, Demak. Demak. Oh, kerajaan Demak. Sultan Demak pertama. Raden Abdul Kadir ya. Dia lalu sini kan? Dia lalu sini. Lingga. Kemudian Lingga ni pernah juga menjadi tempat pelarian raja-raja Melayu. Dulu Sultan Abdullah Muayyad Shah. Sultan Johor ketika dia diserang Aceh di Aceh, dia lari ke Lingga. Lari ke Lingga tapi diikut oleh orang Aceh, kemudian dia pergi ke Tembelan. Dan meninggal di situ. Tembelan. Sultan Mahmud suami Engku Puteri ini Mahmud III ketika dia mengundang orang Ilanun, orang Sulu untuk mengalahkan Belanda di Tanjung Pinang 1787. Setelah dia menghancurkan garnizon Belanda di Tanjung Pinang, kemudian Belanda nak pukul balik, nak serang balik, kemudian dia berundur ke Daik, menjadikan Daik sebagai pertahanan dan juga berkedudukan di situ. Belanda tak berani nak ikut kerana Daik itu tadi Pak Ustaz bilang benteng alamnya luar biasa kan. Pulau-pulau itu yang menjadi benteng alam dan pelayarannya yang kalau orang tak pandai tersangkut di atas karang, ada beting entah apa gitu kan. Kalau surut lumpur, kapalnya jatuh. Jatuh. Di sini ada batu nisan Aceh buat dia. Di Penyengat. Ada tapi di bukit sebelah situ ada. Agak dalam, dia agak dekat tempat yang agak ini di makam Raja Haji tu yang kita pergi tadi, tapi masuk semak, agak semak situ itu ada. Ya, tapi belah dalam sana ada batu Aceh. Sungai dia macam batu sungai, dia tak ada ni. Ada batu Aceh. Ada. Tu siapa tak tahu tak tahu, saya tak tahu. Itu orang besar tu. Batu-batu biasa tu orang-orang biasa ni lah. Saya kira itu bangsawan Melayu lah. Bangsawan Melayu, tak pasti itu orang Aceh kerana itu kan satu model yang disukai orang, ada satu masanya orang suka pakai itu gitu kan, pakai benda tu. Di Ulu Sungai Riau, makam Tun Abbas dan sebagainya. Tun Abbas Tun Abbas anak Sultan Abdul Jalil III. Kan makamnya di situ di Tanjung Pinang. Dia tu di samping-samping itu apa semua? Batu Aceh semua. Tinggi-tinggi. Itu bukan orang Aceh, itu pembesar-pembesar kerajaan Johor. Nesannya tu batu Aceh. Nesannya batu Aceh, tapi bukan orang Aceh. Tun Abbas yang nenek moyang Sultan Johor. Sultan Johor, Sultan Pahang, situ kan? Itu situ. Tun Abbas. Tun Abbas ini abang Sultan Sulaiman. Sulaiman Badul Alam Shah. Anak Sultan Abdul Jalil. Abdul Jalil lah, bendahara. Seorang lagi Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin. Faham.
William Pahang Terengganu. siapa? Terengganu. Terengganu. Pertama Terengganu. Ah, Jadi yang boleh tabal ni hanya adik-beradik. adik-beradik dia. Yang di Pahang, Bendahara Abdul Majid Bendahara Abdul Majid. Tufat itu kan bercerita tentang leluhur kami juga, datuk moyang kami juga kan. Tentang Raja Ahmad ketika dia naik haji kan, bagaimana di Mekah tu dia berjumpa dengan Sarif dengan dalam keadaan perang saudara. Dia kemudian dihantar oleh pihak yang bertikai itu, diiring dari nak berziarah ke Madinah kan. Siapa Laksmana hitam di itu di Bintan? Laksmana hitam ni, makam Laksmana Bukan hitam. hitam. Panglima hitam. Panglima hitam. Tak tahu Panglima hitam ni kan banyak. Panglima hitam ni kalau sekarang ini macam pengawal raja. Pengawal raja. Jadi setiap raja, dia ada panglima hitamnya. Itu panglima hitam ni kan, ya siapa namanya, itu gelar. Dia di bawah mungkinnya panglima dalam gitu kan. Kalau sekarang apa? Kalau di Malaysia apa? Kalau pengawal raja, di mana-mana raja dia harus Pemandu ada. lah. Itu kan. Special Force. Itu dia. Itu panglima hitam. Kan makam dia dekat situ. Makam ada. Di Daing Marewah sebelah itu ada panglima hitam. Dekat Marewah tu. Itu. Saya ada pengalaman aneh dekat situ. Ini saya nak kongsi sikit lah. Ada pengalaman aneh. Saya ke Panglima Hitam tu, saya tak ingat tahun berapa dah. Saya tak ingat, mungkin kali pertama atau kali kedua. Ni saya ingat kali ketiga saya ke sini lah, penyengat ni. Saya pergi tu sendiri, naik ojek. Masa tu masih banyak ojek di Pengat kan. Lepas itu, dia hantar saya ke tu, agak dah malam dekat maghrib. Masa saya dah pukul 6. Ataupun setengah 6 lah, pukul 5.30. Dia hantar saya. Kemudian saya suruh dia balik lah, saya tak nak dia tunggu. Sebab kalau dia tunggu kan, dia nanti dia charge lebih. Bila dia hantar saya tu, dia drop saya dekat situ, saya nak jalan ke makam Panglima Hitam tu. Saya nampak anjing warna hitam. Dia berdiri tegak di makam tu. Saya jadi takut. Saya ingat dia nak menerkam saya. Jadi tiba-tiba, ini aneh ni. Tiba-tiba datang seorang budak bisu. Dia datang ke saya, dia umur 9 tahun, 10 tahun lah. Dia kata, Dia ajak saya pergi makam kan. Saya pun, anjing tu dia pergi, dia halau anjing tu. Anjing tu pergi lah. Lepas tu dia ajak saya pun pergi. Saya bila pergi ziarah makam ni, saya akan, biasalah, saya akan ni sikit lah, saya akan meluang masa sikit lah. Saya ni lah doa apa semua kan. Kemudian, saya ingat saya nak bagilah apa sikit kat budak tu kan, nak apa ke. Saya pandang-pandang hilang dah. Di situ kan tak ada rumah situ. Hutan, saya fikir daripada mana budak ni datang. Iya. Allah Akbar, budak ni daripada mana? Saya dah seram dah ni. Kan dia nak jalan masuk Panglima Hitam tu, masuk ke jalan dalam sikit. Lepas tu kita perlu jalan, baru jumpa jalan besar tu, ojek tu kan. Saya cari tu, saya tak nampak rumah tu kan. Kawasan hutan macam ni kan. Dulu tak ada rumah itu. Tak ada rumah situ. Saya tanya daripada mana budak ni? Itu dia. Saya tadi lepas tu saya terus jalan tu, dapat ojek, saya balik tu. Itu pengalaman pahit, pengalaman pelik saya di situ, Panglima Hitam. Nanti kalau ada masa, Pulau Bintan, Tanjung Pinang tu. Ustaz jalan lagi, tapi jauh sikit lah. Situ banyak sejarah Ustaz. Panglima Hitam situ kita terus nanti belok kanan ada makam Daeng Celak. Daeng Celak ada situ. Daeng Marewah ada. Daeng Marewah tu ada Tun Abbas. Situ. Lepas itu kalau pergi ke Kota Rebah, Istana Rebah. Kota Rebah. Oh, itu pun situ kalau banyak betul kubu-kubu lama. Kubu-kubu lama. Naik Hulu Romo Ustaz. Ya. Kota Rebah tu, kawasan itu dulu namanya Pangkalan Rama. Kota Rebah artinya kota maknanya tembok kan. Kota dalam makna Melayu kan artinya tembok yang melintang itu. Jadi Kota Rebah, tembok yang rebah. Itu nama baru yang diberikan orang masa kini. Orang sebut itu Kota Rebah. Tembok rebah, tembok yang sudah roboh gitu kan. Namanya dulu Kota Raja situ, Kota Raja. Kota Raja atau Kota Lama. Tempat itu namanya Pangkalan Rama. Dalam catatan itu pernah menjadi istana yang di Pertuan Muda Daeng Kemboja. Daeng Kemboja pernah. Tapi ada juga berpendapat ketika perpindahan pusat kerajaan dari Johor zaman Sultan Ibrahim berkedudukan di situ juga tempat itu, di Kota Rebah itu. Sultan Johor waktu Laksamana Sultan Abdul Jamil.
Tapi yang jelas itu pernah ada istana Daeng Kemboja situ. Dia pernah dengar tu. Daeng Kemboja. Sebab itulah Raja Haji tu dia lahir kat situ, dia besar situ. Raja Haji situ. Kemudian Raja Haji buat lagi istana di seberang. Namanya Istana Biram Dewa, Pulau Biram Dewa. Sebut orang Kota Piring. Kota itu dihiasnya dengan piring-piring dari Cina tu ditempel je tembok-tembok tu. Kemudian indahlah. Raja Ali Haji ada mendeskripsikan dalam Tufat Nafis. tapi kemudian terbakar istana tu, terbakar kerana Puing-puingnya ada lagi. puing-puingnya ada. Betul saya tak pernah pergi. Tembok-tembok lah. Dia pulau lain kan? Pulau sendiri tapi sekarang udah buat jalan, dah sambung. Orang buat sambung jalan. Dan banyak rumah baru. Situ banyak tu kemasan sejarah, sonok-sonok tu. Kemudian kalau ke Bentan, lebih jauh lagi ke kaki Gunung Bentan, itu lebih tua lagi. Di situ ada bekas orang Bintan sebut makam Wan Empuk Wan Malini, Demang Lebar Daun, Tun Telanai. Jadi para pembesar Exodus yang dari Bukit Seguntang Palembang yang kemudian dia datang ke Bintan. Bintan kemudian dia ke Tumasik ke Melaka gitu kan. Itulah. Itu. Kemudian di bawahnya ada makam Sultan Ahmad Melaka. Sultan Ahmad anak Sultan Mahmud Melaka yang dia bunuh pegang Portugis tu. Yang dibunuh oleh bapa dia sendiri yang di racun. Itu. Kan yang mengetahui serangan Portugis tu dia tu, Sultan Ahmad tu. Sultan Ahmad tu. Ada makamnya di situ. Ada di kaki bukit disebut orang Marhum Bukit Batu. Batu di Aceh. Batu Aceh, Batu Aceh. Bila nak pergi ni. Jadi Prof Abdullah Zakaria pernah situ kan datang ke situ ke makam Wan Empuk Wan Malini itu. Dah turun saya bilang, Prof, saya nak tunjukkan satu makam. Tapi dulu waktu kecil-kecil saya datang situ, orang tua saya bilang, besok kalau ayah dah tak ada, ini makam Sultan Ahmad Melaka. Itu kan dapat informasi, inilah makam Sultan Ahmad Melaka. Saya dapat dari arwah ayah saya. Mana kata dia kan? Boleh masuk. Raja, ini betul lah kata dia. Ini betul, kita iktiraf ini betul kata dia kan. Kalau memang itu ini. Itu pertama kali Prof Abdullah saya bawa ke situ. Saya percaya ini kata dia. Makam karena di Tufat kan itu kan dia ada tulis di sejarah Melayu ya. Ada juga tulis kan Prof Satu Selatin. Dia mati dibunuh oleh ayahnya dia. Sebab apa dibunuh? Dia konservatif mungkin. Dia istilahnya beginilah. Dalam keadaan yang agak beza, dalam satu perahu tu tidak boleh ada dua nahoda yang berbeza pendapat. Begitulah perumpamaannya. Dia boleh atas. Dia Sultan Mahmud ni dia ada beberapa anak, antaranya Sultan Muzaffar yang tu. Mahmud satu ke? Sultan Mahmud yang pertama. Antaranya Sultan Muzaffar pengasas Sultan Perak. Lepas tu Sultan Alauddin pengasas Sultan Johor. Lepas tu dia lagi satu Raja Zainal di Kampar. Lagi satu Sultan Ahmad ni. Dia di Melaka dulu, dia pernah nak melepas kan. Dia punya Sultan tu, dia nak bagi, dia memang nak melantik Sultan Ahmad sebagai pewaris dia. Masa Portugis serang Melaka tu kan. Sultan Mansur lah nak berserahkan pada Sultan Ahmad. Sultan Mahmud nak serang Sultan Ahmad. Masa Portugis tu, Sultan Ahmad lah yang memimpin perang dengan Melawan Sadar Jahan apa semua tu. Yang anak Sultan Mahmud dari Tun Fatimah siapa Ustaz? Anak Sultan Mahmud dari Tun Fatimah Kan Tun Fatimah ni kan dia kan Tun Fatimah Pahang. Tak. Tun Fatimah. Tun Fatimah Melaka. Oh, Tun Fatimah Melaka. Yang bertunang dengan siapa? Dengan yang laki dia. Tunang dia dibunuh oleh Sultan Mahmud kan? Dia tu dia bersumpah dia akan gugurkan anak itu. Anak dari Sultan Mahmud tu, kecuali anaknya itu akan jadi pewaris. Saya rasa Raja Zainal Kampar. Anak Tun Fatimah. Sultan Mahmud ni memang peribadi dia kurang baik lah. Satu. Yang satu dan yang kedua juga. Mahmud diabolik. Yang kedua juga kurang baik juga. Yang tiga ni yang bagus. Yang kedua tu dia pernah dapat hadiah pistol. Pistol dari orang Eropah. Alexander Hamilton yang bagi dia pistol. Coba dekat pengawal dia. Zalim tak zalim dia. Itulah. Tak tahu mati tak mati tapi ini tembaknya dia itu. Dia dapat pistol tu. Patut test tempat lain. Dia test kat pengawal dia. Pang. Lepas tu dikatakan Inggeris tu lah dia gay. Inggeris tak tulis. Dia minat dengan lelaki tapi tak tahulah betul tidak. Tapi yang menyebabkan dia mangkat di Julang tu, yang dibunuh isteri kepada
Megat Serama tu itu memang jelas kezaliman dia lah. Jadi ada satu makam di samping makam Daeng Marewah, itu namanya Tun Cik Ayu. Tun Cik Ayu itu janda berhias Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Jadi isteri yang belum Disentuh. pergaulan. Ya. Sudah dari kecil sudah dijodoh, sudah jadi isteri tapi belum di sepeniduran. Kemudian meninggal Sultan Mahmud, kemudian dia menikah dengan Daeng Marewah. Dapat anak di antaranya ada namanya Raja Fatimah. Raja Fatimah tu terkenal Sri Kandi Riau. Waktu perang dia kuat. Dia ini meriam ni diangkat sebelah dia. Oh, siapa namanya? Raja Fatimah. Raja Fatimah. Sri Kandi Riau. Anak Daeng Marewah dengan Tun Cik Ayu. Di mana makam ni? Itu di sebelah Daeng Marewah tu. Itu Cik Ayu tu. Tun Cik Ayu. Fatimah di kaki dia. Oh, di kaki dia. Saya dah pergi Marewah tu tapi tak tahu sejarah dia. Tu. Ada di itu dia ada. Dia terlibat dalam perang tu. Perang Raja Kecil. Saya perang dengan anak saya Raja kumpulkan Kecil. wanita-wanita alam Melayu yang terlibat itu. dengan perang. Ya. Dia Cik Hamil lah. Ya. Kamalah Malai Hayati. Hayati Tengku Ya. Pakinah. Ya. Ni saya boleh masuk Raja Fatimah ni sekali ni. Fatimah Sri Kandi Riau. Kuat. Tetek dia panjang. Itu ada satu kelebihan apa itu kan. Itu. Adik pernah menulis? Ya? Bapak Ada Raja yang menulis tulis. kisah Saya menyambung tulisan ada bapa saudara saya Hasan Yunus tentang perempuan-perempuan hebat Melayu. Ada. Tanda Nasendari, apa Tun Fatimah, apa kumpul lah itu. Nanti kita boleh sharing lah. Boleh. Share. Okay. Oh, belum keluar lagi lah. Belum. Oh, cantik tu kita ni tu. Dia Sri Kandi Riau. Disebut Sri Kandi Riau dalam Tufat Al-Nafis tu. Dalam apa? Sebenarnya ramai perempuan terlibat perang. perempuan terlibat Cuma perang. kita tak tahu kan. Maknya Tun Cik Ayu. Ayahnya Daeng Marewah. Daeng Marewah. Kira dengan Raja Haji Fisaibillah sepupu lah. Sepupu lah dia. Sepupu. Ah. Itu dia berkahwin Patutlah. dengan sepupunya juga, Daeng Kemboja. Raja Fatimah ni. Oh, dia kahwin dengan Daeng kahwin Kemboja lah, sepupu dia lah. Sepupu dia dapat Yang anak. Cik Ayu tu dengan Sultan Mahmud ada anak? Tak ada, belum sempat apa masih. Agaknya Sultan Mahmud memang dia jenis tu yang Raja Ya, Kecil Raja Siak tu. Kecil Siak tu. Dia dakwa tu boleh jadi betul. Boleh jadi betul Cik Pong Cik Pong. Tapi Sebab ada itu kalau tapi ada orang yang Raja cerita orang yang tu. menyangsikan bahawa Raja Kecil itu adalah anak Sultan Mahmud. Kerana dari segi waktu kalau sejarahnya ketika dia menyerang Johor sekitar 17 18. Kalau dia anak Sultan Mahmud berarti dia lahir 1699 atau 1700. Itu berarti waktu dia menyerang Johor umurnya baru 17 atau 18. Dia meninggal tahun 1745. 45-46. Umur itu. Tapi ada orang Eropah, orang Inggeris, orang Belanda dan catatan lain yang mengatakan ketika dia pergi ke Siak, Raja Kecil itu adalah keadaan yang tidak lupa ingatan. Dia sudah macam seperti orang gila kerana isterinya sudah meninggal. Dia meratap-ratap di makam isterinya. Umurnya sangat tua. Diperkirakan 80 gitu. Jadi kalau itu salah satulah yang kita baca tak masuk ni. Kalau dia kerana dia meninggal 1745, berarti 45 tahun aja umur dia. Tapi orang berjumpa dia ketika dia sudah sangat tua dan anaknya sudah berperang sama sendiri. Raja Alam, Tengku Alam, Tengku Mahmud dah berperang sama itu. Itu. Jadi itulah. Jadi ada dua pendapat begitulah gitu kan. Kita wallahu alam bisawab. Tapi itu tentang perempuan tu menarik tu nak kita angkat tu. Mulai dari sampai mungkin boleh ke Tengku Puteri sini kan. Dari sampai ke Aisyah Sulaiman yang pengarang tu, Raja Ali Haji, Aisyah Sulaiman Riau. Aisyah Sulaiman Riau tu pengarang. Pengarang banyak. Seligi Tajam Bertimbal, Samsul Anwar apa. Dia isteri Raja Khalid Hitam yang pergi ke Jepun. Jadi kemudian itu dia baru lagi lah 1900. Tapi dia satu pemikiran feminisme yang itu perempuan. Dia tinggal di Johor. Kemudian dalam syair dia itu ada satu syair itu sebenarnya dia menceritakan diri dia, biografi dia tapi dengan lakon nama orang lain. Jadi dia bilang di Johor itu ada satu orang yang tiap hari memujuk untuk menikah dengan dia kerana suaminya kan sudah meninggal. Orang yang paling berkuasa di Johor, tak tahu apakah Sultan Johor atau apa gitu kan. Dia pura-pura gila. Dia menolak itu, dia pura-pura gila. Gilanya macam mana? Setiap hari dia menghidangkan makanan, dia menyiapkan baju, dia bilang apa? Sebentar lagi suami dia nak balik. Jadi orang sangka dia bila itu dia menolak pinangan daripada orang yang paling berkuasa di Johor tu. Itu dalam syairnya. Okey Pak.
selain daripada Habib Alwi tu yang sebelah Sabab. makam Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, siapa lagi ulama makamnya ada yang di sini? Syekh Yang orang Muhammad Sihabuddin Al-Banjari. Oh, Jadi saya masuk dia. anak Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ada di sini. Ada sini di belakang di dalam masjid, di komplek masjid tu di belakang. Waktu raja yang di Pertuan Muda, sebelum Pertuan Muda, Raja Abdullah dia naik haji, berjumpalah dengan Syekh Sihabuddin tu di Mekah. Sama ada satu lagi namanya Tuan Guru Haji Hamim. Aku dibawa ke Penyengat. Penyengat ngajarlah jadi apa? Jadi guru agama, ngajar apa, dan kemudian dia meninggal di sini. Di mana makam tu? Di masjid. Di masjid. Nah, itu ada tanda dia tu, tanda. Dia masuk situ. Maknanya Syekh Sihabuddin ni seorang lagi adik-adik dia namanya Syekh Mas'ud Al-Banjari. Al-Banjari. Dia terlibat dalam perang Kedah Siam. Dia syahid. Dia syahid dalam perang Kedah Siam tu. Dia anak juga Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari, ya. Maknanya seorang lagi apa tu? Anak lagi Syekh Arsyad Al-Banjari ada di Ada sini. sini, ada di Pulau Penyengat. Boleh besok pagi habis subuh pergi ke belakang tu. Ziarah. Gitu. Kan ada siapa dalam penulisan Ustaz Muhammad Sohir, ada seorang yang membawa tarikat Naqsyabandiyah ke sini ni, Syekh Ismail. Ismail dari Simabur. Simabur. Di mana makam? Simabur itu dia balik ke Mekah. Oh, dia balik ke Mekah. Balik ke makam di Mekah. sana. Dia balik ke Mekah, kemudian dia dipercaya. Dulu kan Raja Ahmad Engku Haji tua tu berjumpa di Mekah kan, kemudian membeli, saya bilang tu tanah, kemudian membuat rumah wakaf di Jabal Kubais. Itu Jabal Kubais. Ada surat daripada Ada itu. Tengku kan. Nak terjemah tu. Ada jemaah tu surat cara jual beli tu kan ada dibaca tu kan. Dekat Lingga tu. Ha. Ya. Surat tu. Oh, itu dia. Surat wakaf tu. Surat wakaf tu. Untuk wakaf tu. Dia tu Syekh Ismail dipercayakan untuk untuk mewakili, diwakilkan kepada Syekh Ismail tanah-tanah itu apa itu kan di Mekah. Saya menarik dalam Tufat Nafis tu, Ustaz. Kalau Ustaz, dulu ada seorang orang nak menyebarkan ajaran sesat di sini. Lebay tamat. Lebay tamat. Lebay tamat, betul. Dia sebabnya hebatnya Sultan Melayu ni, Sultan Lingga dia dengan Syekh Ismail lah, nama Syekh Ismail. Dia kejar tu. Mula-mula dia ajar sesat ni, halau. Dia pergi ke Sumatera, Indragiri apa semua dia tu. tu ke Bengkulu. Dia kejar sampai terbunuh. Sampai mati. Tak bunuh di sini. Bunuh di sini. Dia Jadi dia bicara dipujuk. Dia bilang dia adalah jelmaan dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi okeylah, tak apa, orang buat siasat lah. Raja Jaafar bilang kalau memang dia adalah ayahanda Raja Haji Fisabilillah, baliklah. Jemput sini. Balik sini, dia sampai je belum jejak kaki, tangkap, pancung. Mana makam dia kubur sini? dia, badan dia kubur sini, dia punya kepala bawa persembahkan kepada Sultan Mahmud. Dia punya di Lingga Sultan Mahmud yang kat masjid tu dah. Kepala dia, badan dia kubur sini. Dia sini mana makam ni? Saya tak dapat tahu, tapi ada satu kubur yang saya curiga. Itu adalah kubur itu. Lebay tamat tu. Kerana orang tua-tua bilang, tak tahu mengapa kalau ziarah ke situ, kata dia, ini dia punya nesan takik sikit syarat. Takik pakai parang atau apa. Saya bilang, apa maknanya ni? Saya ini pesan kan. Jadi kalau kami ziarah situ, kalau lewat situ, takik sikitlah dia punya itu. Dia punya nesan. Apakah itu? Saya tak faham lah. Di mana dekat sini? Ada di bawah itu. Saya bila saya mengkaji tentang perang apa semua saya tengok Sultan ni, maknanya Sultan dengan ulama ni, dia bukan memang dia ada spy tu, mata-mata. Mana dia ikut lepas tamat ni, dia mengajar lagi ke tidak? Tidak, macam mana dia boleh tahu? Tapi dia memang bujuk rayunya luar biasa. Sampai anak salah seorang anak Raja Haji sampai termakanlah dengan cakap dia tu, namanya Raja Idris. Itu ketika lebay tamat tu dia anggap ini salah, ini menyimpang. Kemudian dia mau dihukum, dibunuh, diselamatkan oleh Raja Idris, disuruh keluar dari Riau ni. Maknanya dia jadi anak murid dia lah. Sempat jadi anak murid dia. Sebab murid dia. Itu anak Raja Haji Fisabilillah, namanya Raja Idris. Raja Idris. Allahu Akbar. Sempat dia. Jadi kemudian dia menyebarkan ajarannya sampai Sumatera, Indragiri, sampai ke Bengkulu, dah tak tahan lagi lah.
Akhirnya dia Sultan mengaku dia sebagai Raja Haji, jelmaan Raja Haji. Ya, itu dah tak boleh di lagi. Dia tak Tak nasuh boleh. lah. Panggil lah. Kalau Tak memang nasuh biroh. ayah anda Raja Haji hidup lagi, baliklah kita jemput. Jemput di laut tu ya, dimuliakan lah. Dia cakap sampai je di sini dia belum jejak kaki langsung tangkap. Tangkap, pancung. Itu perintah Sultan Mahmud sendiri. Maknanya Sultan dulu dia jaga tu dengan ajaran Islam ni. Tak boleh bukan kata Sultan dulu orang kata apa kan ikut benda-benda pelik-pelik tau. Ya, Dia Sultan jaga sini, semua. raja-raja sini tak boleh mendengar ulama besar, orang berilmu, pasti dipanggil dia. Ya. Jumpa ada ulama sepanggil sini, bawa sini. Ajarkan, dikasih harta, dikasih tempat kedudukan, sebab itu. Banyak. Itu yang sepatutnya kan berlaku. Itu begitu. Itu sebab makam Sultan mesti dekat makam ulama. Kau ulama. Di sebelah. Tadi yang ke belakang tadi siapa Syekh Ustaz? Abdul Ghafur Madura ada di itu di Tanjung Pinang berhafir dengan Raja Ali Pulau Bayan. Itu penasihat Apa Madura? Syekh Oh, Abdul Ghafur. ya. Tarikat dia apa? Dulu saya pernah ke Bangkalan tu. Ya. Dengar nama ini. Itu. Kebun ada di situ Tanjung Pinang. Dia penasihat itulah, penasihat Raja Ali. Hari ke-7, hari terakhir kita di Riau, di Pulau Penyengat, hari ketiga. Kita pagi ni akan naik pompong ke Tanjung Pinang. Kemudian pukul 10 nanti kita akan naik feri ke Setulang Laut Johor Bahru. Alhamdulillah, selesailah kita punya kembara ilmu mencari sejarah, melihat tempat sejarah dan mencari manuskrip. Alhamdulillah kita dapat ratusan manuskrip, ada ratus manuskrip yang insya-Allah kita akan cuba terjemahkan, ditukar bahasa kepada Arab Jawi untuk kita sebarkan kepada seluruh pada umat Islam, terutamanya umat Islam kita di Malaysia lah, orang-orang dengan berbagai jenis ilmu, perubatan, sejarahnya, ilmu apa dia, agamanya, macam-macam lagi lah tentang ilmu pembangunan, tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu. InsyaAllah nanti di lain waktu kita akan ke Patani lah, insyaAllah. Lepas ni lepas raya kot kita akan pergi ke Patani. Sebelum raya tu kita pergi lagi di dalam Malaysia. Lepas raya kita pergi ke Patani, ke Pondok Anak Ayam, untuk kita juga menziarah tempat-tempat sejarah dan juga mencari manuskrip di sana, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang menonton siri-siri kembara ilmu kita ini, daripada Malaysia pergi ke Tanjung Pinang, pergi ke Daik Lingga, patah balik Tanjung Pinang, datang ke Pulau Penyengat, kemudian kita pulang balik ke Setulang Laut. Jumpa lagi di vlog yang akan datang. Jadi terima kasih yang menonton pada part 1 hingga yang akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.